Dalam bahasa Arab ni, man itu membawa kepada makna yang pertama, pertanyaan ataupun istifham. Man, barang siapa? Siapakah? Man anta, siapa kamu? Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, tuan-tuan. Cerita kenaan dengan bulan Ramadan ni, dia ada cerita tentang nafsu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi baqiya Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan tayyibah lagi barakah. Jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan, ya Allah. Ya Allah, berkatilah baki saki-baki kami berada pada Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in allazina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum ajma'in. Bahagia dan Nazir, pengurusi dan Imam Bilal AJK Masjid Al-Falah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Ta'ala. Praise be to Allah, sustainer of the world, yang telah memberikan mentadbir sekalian alam, memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada lagi, tuan-tuan, dalam bulan akhir bulan Sya'ban. Lagi beberapa hari, jam, kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Bukanlah bermakna kita mengagungkan Ramadan itu kerana trend ataupun kerana orang menyebut tentang Ramadan, tetapi kita memuliakan Ramadan kerana Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat 184, 183, 185 tentang bulan Ramadan, tuan-tuan. Pada malam ini kita nak ambil satu daripada kata-kata Syekh Ibnu Atha'illah, ataupun dengan bahasanya kata-kata tasawuf, ulama tasawuf, tentang kait dia, relate dia dengan bulan Ramadan. Kerana muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hikmah ataupun kata-kata daripada ulama tasawuf ni sangat manfaat kepada kita. Selain daripada kita
mempelajari ataupun kita mengulang kaji ilmu berkait dengan akidah bagi memantapkan pegangan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama kita melaksanakan ibadat ataupun disebut sebagai syariah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai fiqh perbuatan af'al yang zahir. Pada masa yang sama juga jangan kita lupa tentang ilmu berkait dengan fardu ain yang ketiga, iaitulah tasawuf. Kerana tasawuf ini menyucikan hati. Mana mungkin seseorang itu dapat merasakan kelazatan ataupun halawah, kemanisan ibadat itu, sedangkan hati dia itu menyangkut ataupun hati dia itu tertakluk dengan makhluk. Bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, kaifa yarhaluna ila Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu, hati mereka, makan minum mereka makanan yang haram. Bagaimana mereka nak khusyuk beribadat sedangkan hati mereka itu dikotori dengan kotoran-kotoran dunia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada kata-kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang kita nak ambil pada malam ini, iaitulah kata Syekh Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayah. Ambil satu hikmah sahaja tuan-tuan. Kalau sempat maka kita sambung sikit hikmah yang lain. Dia tak panjang. Hikmah ni bila dia kumpul semua tu dia panggil hikam. Jamak kepada hikmah al-hikam. Kata-kata mutiara. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, man asyraqat bidayah, asyraqat nihayah. Apa benda tu tuan-tuan? Man asyraqa. Dalam bahasa Arab ni, man itu membawa kepada makna yang pertama, pertanyaan ataupun istifham. Man, barang siapa? Siapakah? Man anta, siapa kamu? Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, tuan-tuan. Cerita kenaan dengan bulan Ramadan ni, dia ada cerita tentang nafsu. Allah Taala tanya kepada nafsu, man anta. Dalam kitab sebut, siapa kamu? Maka nafsu ni tuan-tuan makhluk. Semua makhluk kita ni. Nafsu, akal, makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, setan, iblis. Kita panggil setan. Dalam Quran Allah panggil syaitan, syayatin. Nah, semua makhluk tuan-tuan, termasuklah nafsu. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada nafsu. Nak tengok makhluk ni tuan-tuan, sebab bukan semua makhluk ni dia kenal Tuhan, tak? Dulunya bila Allah Subhanahu wa taala tanya dalam alam roh, disebut, dirakamkan dalam ayat Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu. Alastu, Allah tanya, adakah, bukankah aku ni Tuhan kamu? Tu dia. Jadi jawapan dia apa? Sama ada na'am ataupun la. Kalau mari soalan adakah, jawapan dia dua. Tak payah duk goreng panjang. Makan ke belum? Sudah ke belum? Jawab ya ataupun tidak. Alastu, bukankah aku ni Tuhan kamu? Nampak? Jadi makhluk ni jawab apa? Kita ni tuan-tuan, tapi kita tak ingat dulu. Orang kafir pun, mereka pun jawab macam tu juga, sebab fitrah asalnya makhluk ni, fitrah dia adalah beriman kepada Allah.
Bila dia lahir, bila dia tubik atas muka bumi ni, maka hak mak ataupun ayah dia tu, siapa penjaga dia, tune dia tu macam mana. Hak tu hak jadi colour apa tu? Nah, yang jadi colour hitam, yang jadi colour putih, yang kelabu asap, yang tak berapa nak putih. Pasal apa? Pasal bergantung kepada ketua. Ibu ataupun ayah, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Nabi kata, fa abawahu, mak ayah dia yang akan tarbiyah dia. Nak jadi apa? Ayyuhawidani, jadi Yahudi ke? Kita ni alhamdulillah. Sama ada jadi Majusi ke, kita ni alhamdulillah. Kita lahir tuan-tuan, Islam. Tu nikmat yang besar tuan-tuan. Bila kita duduk fikir balik, nikmat yang paling besar, alhamdulillah. Hidup kita ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita Islam. Tak payah bayang tuan-tuan, kalau duduk di negara Brazil ke, kan nak kata, Allahu Rabbi, hidup macam mana tak tahu, belajar tak tahu nak basuh berak, ikut dan kencing. Allahu Rabbi, alhamdulillah cukup besar tuan-tuan. Tambah pula di Malaysia. Di Malaysia ni tuan-tuan, satu negara yang mana bangsa dia, agama dia tu. Tu dia Malaysia. Bangsa Melayu, agama Islam. Hak ni yang tak boleh diubah lagi setakat ni. Perlembagaan tu. Siapa yang buat perlembagaan akta undang-undang tu, besar dia punya pahala dia. Tuan-tuan, itu yang penting. Pedagang-pedagang, orang-orang mari dulu, dia letak macam tu. Undang-undang ni penting tuan-tuan. Mau kalau tak ada undang-undang, manusia hidup dalam macam keadaan macam binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan teruk binatang. Lembu pun kalau kita tarbiyah dia, bahasa dia, kita didik dia, pukul 7 ketuk-ketuk-ketuk, ketuk-ketuk tak mari, siap si pungkok dia. Contoh, bukan ketuk-ketuk Ramadan, ketuk bagi dia dengar, bagi pulang. Lepas tu esok piam 2-3 kali, sekali lagi dia tahu dah jam ni bila bunyi ketuk dia akan balik. Binatang al-an'am. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, manusia, Allah kata, kalau tak ada undang-undang, ulaika kal an'am balhum, bahkan istidrak. Bahkan apa? Lebih teruk daripada binatang. Sebab tu kena ada undang-undang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ni tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala tanya kepada apa? Kepada nafsu, siapa kamu? Nafsu kata apa? Ana. Aku, bahasa dia. Anta. Ini tuan-tuan, cerita ni masyhur juga dalam kitab tasawuf tentang nafsu ni. Wallahu a'lam. Sumber dia, tapi kita ambil sebagai, dia panggil targhib wa tarhib. Cerita ni tuan-tuan, banyak cerita sahih, ada tak sahih. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia bila cerita tu, dia tak melibatkan akidah, dan dia panggil tasji' ataupun targhib, tak ada masalah. Beza sikit, 15 kilo ke, 10 kilo ke, 5 kilo, tak ada masalah. Benda tu tak memberi kesan pada akidah. Cuma kita nak ambil apa? Pengajaran dia tu. Banyak dalam kitab-kitab, contoh kitab Sir Alam Nubala, cerita orang-orang terdahulu daripada sahabat, tabi'in, mutaqaddimin, sampai akhir tuan-tuan. Banyak dia cerita yang banyak khilaf, tapi boleh ambil pengajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada nafsu, man anta, siapa kamu? Nafsu jawab macam tu, saya, engkau, Allahu Rabbi. Kan jawapan ni tuan-tuan agak tak berapa elok, tak sopan. Aku, engkau, dia panggil ananiyah. Tuan-tuan, nafsu tu, nafsu. Ada tak tuan-tuan manusia yang macam tu? Jin tak payah cerita lah, iblis tak payah cerita lah, kita ni, pasal kita ni manusia.
Ada tak manusia macam tu? Aku lah, engkau lah. Tegur apa? Ada. Banyak tuan-tuan. Tu nafsu tu. Anta tak kenal. Dia sifat dia panggil ananiyah, keakuan. Lalu kata ulama, Allah Subhanahu wa taala letakkan yang nama dia makhluk ni untuk ditarbiyah. Letak satu tempat. Dia panggil macam api lah, bakar sikit, nar. Neraka lah kita sebutkan. Tapi api ni mana dia? Nar tu bukan, wallahu alam tak sifat neraka tu, tapi api ni kira bakar sikit bagi rasa. Tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala hukum nafsu ni, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kata ulama bagi kepada dia keperluan dia. Tu tuan-tuan, dalam neraka tu narul khutamah. Ada makanan daripada buah yang berduri. Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Ada minuman daripada air yang mendidih, menggelegak. Makna ada makan, minum ada dalam neraka. Tapi makanan, minuman dia sakit lah. Poin dia tuan-tuan, boleh makan, boleh minum, keluar tu, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada nafsu kali yang kedua. Siapa kamu? Siapa aku? Ingat dah bila dah bagi hukuman, kira dia kenal lah sikit. Dia rasa serik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah tanya marratan sani atau marratan ukhra, kali yang kedua, dia jawab apa? Ana wa anta. Saya, engkau. Tak belajar lagi, tak serik lagi ke dengan hukuman ni? Tak serik, tuan-tuan. Nafsu ni tak serik. Manusia yang ada nafsu, dia tak serik, tuan-tuan. Lepas tu dia minta, ni Allah Ta'ala sebutkan dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Saja kita relate Ramadan ni dengan nafsu ni tuan-tuan. Tasawuf ni pasal apa? Pasal penting. Kata Syekh Ibnu Atta'illah, man asyraqat bidayah, siapa yang Allah muliakan dia pada bidayah, permulaan dia. Kira kalau kata Ramadan tu baru hak nak masuk tu, dia Allah muliakan dia. Macam mana Allah Ta'ala nak muliakan dia, maka dia kena muliakan Allah dulu. Hadis Nabi SAW sebut, man ihfadillah yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Makna kata, kamu kena mula dulu hubungan ni dengan Tuhan ni, kita kena start dulu tuan-tuan. Allah dia tak start. Allah Subhanahu wa taala dia tak bagi kat kita ni hidayah bergolek mari. Tak, kita kena usaha dulu. Masjid dia tak bergerak macam zaman Nabi Sulaiman tu gerak pergi duduk depan rumah kita. Masjid kata, lai, mari. Tak. Kita kena pergi cari. Mau dah kenal masjid, mau dah faham sikit, dia tambah-tambah, Allah bantu. In tansurullah yansurukum. Tapi buah mula tu mesti kena start dulu. Ibda' nafsaka, kata sahabat. Ibda', kamu kena mula dulu dengan diri kamu. Barulah kamu ajak orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau mula bidayah, asyraqat, Allah mulia. InsyaAllah, asyraqat, jawab dia. Asyraqat nihayah. Allah akan muliakan dia, bantu dia sampai hujung, insyaAllah. Allah bantu dia sampai mati. Kalau hidup, makna hujung mati. Kalau awal Ramadan sampai akhir Lailatul Qadar. Gitulah. Kaedah dia gitu. Tu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ulama kata bidayah tu bada'ah, bukan dia hidup. Bidayah ni bukan hidup, tuan-tuan. Hidup ni bukan mula lagi, tuan-tuan tahu tak?
Kita ni tak mula apa lagi. Mula kita bila? Kata ulama, mati baru mula. Bila mati baru mula, baru tahu perjalanan tu macam mana. Tu dia. Bila mati ni, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ini pandangan yang lebih tepat, tuan-tuan. Dalam fiqh ada khilaf. Ingat tasawuf tak ada khilaf lah. Ada ke? Tapi tak ada masalah pun. Khilaf ni. Cuma jangan dalam akidah. Kata Tuhan satu, Tuhan tiga. Tu kacau lah. Tu memang tak ada khilaf lah. Qul huwallahu ahad. Satu lah. Fiqh boleh khilaf. Sejarah khilaf. Tak ada masalah. Fiqh khilaf. 4 mazhab. Kan? Kalau tasawuf pula khilaf dalam mafhum dia. Kefahaman dia. Tak ada masalah. Qiraat pun ada khilaf. Wadduha. Ada haf, ada qalun, ada nafi', ada warsh. Kita baca maliki. Kebanyakan satu tempat dia baca maliki. Tu. Kita dengar-dengar, sesat tu imam ni. Padahal kita bodoh. Dok ngaji. Bukan tuan-tuan lah. Maksudnya orang macam tu. Dengar tu imam baca maliki yau. Terus viral. Nampak sangat hang tak ngaji. Tahu tak? Kebanyakan qiraat membaca dengan qiraat warsh. Tu dia. Ihdinas sirat. Dengan bizai dengan bisin. Tu ngaji tuan-tuan. Banyak ilmu. Baik. Bukan nak sebut qiraat tak. Tapi nak kata dia. Kata ulama mula tu. Bukannya hidup. Tapi mati baru mula. Kira lah tak mula apa lagi ni. Baru duduk berlakon. Baru duduk buat. Ad-dunya la'ibun walahun. Namal hayatud dunya mata'ul ghurur. Permainan. Sedang bermain-main. Sedang berlakon. Tu dia. Dan kalaulah permulaan mati dia tu menarik ataupun mulia. Asyraqat bidayah, maka ulama kata asyraqat nihayah. Maka mulialah akhir dia. Akhir dia apa? Hari akhirat. Hujung dia insya-Allah. Insya-Allah mulia. Kalau orang tu mati iman, maka orang kata insya-Allah dia akan masuk syurga. Kok mana pun dengan izin Allah. Nabi sebut, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tu makna dia. Siapa yang mati dalam keadaan menyebut kalimah la ilaha illallah, bukan takat sebut, dia tahu, dia sedar dan hati dia memang apa yang dia sebut tidak ada ta'arud, maka dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, dakhala ni fi'il madhi. Bukan yadkhulunal jannah dak. Bukan ni sayadkhulu, bukan akan masuk dak. Telah masuk. Pasal apa pula? Pasal tuan-tuan, kita ni asal usul kita ni daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam ni adalah pesuruh Allah yang taat kepada Allah, walaupun silap ada sikit termakan buah pasal bisikan iblis tu. Tapi tuan-tuan, beriman kepada Allah. Allah ampunkan dosa. Maksum dijaga, itu sebagai pengajaran dan sebagainya. Makna telah masuk syurga, duduk dalam syurga dah. Dah khala, dah masuk dah pun. Kampung halaman kita ni tuan-tuan bukannya Batu Pahat. Kampung halaman kita bukan Alustaq, bukan Newcastle, Kota Baru, tetapi syurga. Dakhalal jannah. Tu. Jadi kalau nak balik kampung, kena pastikan kelengkapan yang dibawa itu mencukupi ataupun lengkap syarat dia untuk memasuki kampung halaman kita, syurga yang diduduki oleh Nabi Adam alaihi salam. Paling kurang. Paling kurang tuan-tuan, syurga yang diduduki oleh Nabi Adam alaihi salam satu ketika dahulu.
Paling bawah ulama kata syurga ni nama dia Al-Khuldi. Pun nak masuk Jannatul Khuldi allati wa'idal muttaqun, bagi orang yang bertakwa. Maka kali yang kedua nafsu jawab yang sama. Anak-anak enta waklu, dia kata. Oh, tu saya tambah. Dia kata apa ha? Aku lah. Oh, tu dia tuan-tuan. Nafsu ni. Oh. Allah Subhanahu wa ta'ala marah, Allah murka. Ghadaballahu alaihi, Allah marah kepada dia. Allah letakkan satu tempat yang kata ulama tidak ada makan dan minum. Tuan-tuan, satu tempat macam sijin, penjara lah. Tahap bagi tak makan, tak minum. Wak keluar, tuan-tuan, tanya. Dalam tempoh beberapa lama, Allah keluarkan kesian Allah Ta'ala kepada hamba dia. Nafsu hamba Allah. Malaikat hamba Allah. Manusia hamba Allah. Semua hamba Allah. Allah kesian, Allah sayang. Oh, keluar tuan-tuan, tanya kali yang keberapa dah? Kali yang ketiga dah kan? Pertama tak betul, kedua tak betul. Yang ketiga, tanya tengok lagi sekali. Ya ibadi, man anta wa man ana. Kata nafsu, ana abduka. Aku adalah hamba engkau, wahai Tuhan. Alhamdulillah, baru betul jawapan. Wa anta khaliq. Engkau adalah pencipta aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, macam mana boleh kenal Tuhan? Apabila merasa berhajat kepada Tuhan. Macam mana boleh kenal Allah apabila kita susah? Macam mana kita merendah diri apabila kita terhantuk, tengadah, baru kenal Tuhan. Nafsu dia kenal Allah Ta'ala bila mana dia tahu dia tak boleh mencari makan dengan sendiri, melainkan Allah yang bagi makan. Allah yang bagi kenyang kepada dia. Lalu dia kenal. Tapi tuan-tuan kena tarbiyah sikitlah. Aslu kulli ma'siyatin, kata Syekh Ibnu Athaillah. Masuk hikmah yang kedua. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha an-nafs. Orang asal punca bagi segala perbuatan maksiat ni adalah punca dia apa? Ada 3 ulama kata. Ni tuan-tuan, kita masuk bulan Ramadan, boleh jaga 3 benda ni insya-Allah. Yang pertama, jaga ghaflah. Jaga lalai kita. Jangan lalai. Makna jangan leka. Jangan leka. Baca hadis tentang Ramadan. Tuan-tuan, tidur pun dapat pahala tu. Naumu saim ibadah. Tidur pun dapat pahala, tapi jangan duk tidur 24 jam. Ustaz kan dapat pahala, iyalah. Takkan benda lain kamu tak nak. Banyak lagi promosi. Oh, orang duk tengah promosi ni tuan-tuan. Jualan murah. Harga murah. Bukan harga murah, mana tak, bukan nak kiyah dengan Ramadan ni murah tak. Makna dia free, percuma, siapa pun boleh. Tapi nilai dia besar. Dia punya mahar dia besar. Mujahadah dia kena lawan hawa nafsu. Aslu kulli ma'siyatin, yang pertama syahwat. Yang pertama tadi syahwat. Syahwat, keinginan. Kena potong sikitlah syahwat ni tuan-tuan. Apa dia syahwat ni? Kita ni teringin apa? Kata Allah, hubbus syahwat minan nisa. Suka pada perempuan. Suka perempuan. Allah iya. Laki ni dia suka perempuan. Minan nisa wal banin. Dan suka budak-budak. Perempuan suka budak-budak. Anak-anak. Wal qanatiril muqantarah. Dan perhiasan harta-harta muqantarah. Banyaknya harta-harta nikmat daripada minaz zahabi. Daripada emas.
Ni bulan puasa pun tuan-tuan duduk niaga juga. Alhamdulillah, tak apalah. Kan, hak kedai mah, kedai kek. Tuan-tuan, ada tutup kedai pun ada. Tak berniaga dah sebulan pasal nak tumpu ibadat. Tu dia. Wal fiddah, dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Kata tafsir Jalalain, perak kuda-kuda yang tampan. Kuda-kuda yang tampan. Zaman dulu kuda dia boleh dua. Yang pertama, kuda jadi sebagai tunggangan, unta sebagai tunggangan, dan juga sebagai, dia panggil apa? Sebagai al-an'am, binatang ternakan. Mana unta boleh makan contohnya. Tuan-tuan, hari ni kiahnya dengan kenderaan kereta. Tapi tak bolehlah makan tokok kereta. Kereta BMW masak goreng tak boleh. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala sebut binatang-binatang ternak secara khusus. Yakni sapi, lembu, kambing, sawah, tanaman, ni semua dia panggil syahwat. Bukan kata tak boleh, tapi kena jangan berlebihan. Pasal apa tak boleh berlebihan? Kerana tuan-tuan, umat yang terdahulu mereka berlebihan dalam perkara-perkara dunia. Hadis daripada kitab 40 akhir zaman, kata Nabi SAW, penyakit umat yang terdahulu ada 5-6. Yang pertama, berlebihan berhibur. Seronok yang berlebihan. Muslimin dan muslimat, kita masuk bulan Ramadan, kita nak berhibur, kena kontrol. Tegur kepada diri saya sendiri. Tuan-tuan, alhamdulillah. Yang kedua, terlalu mewah, Nabi kata. Terlalu mewah. Tuan-tuan, minta maaf kata ni, kita duduk di Malaysia ni makan cukup mewah. Makanan orang Subang Jaya, Shah Alam, Allahu Rabbi, mewah sungguh. Tuan-tuan, ni permainan syaitan juga ni. Dia nak bawa kepada membazir, dia nak bawa kepada banyak sangat makan. Kan tak boleh makan. Tengok baginda sallallahu alaihi wasallam sikit makan. Kita pula sikit-sikit makan. Boleh faham no? Nabi sikit tidur. Kita sikit-sikit tidur. Bukan tuan-tuan lah, saya ni. Tak baik kena saya. Kita ni tuan-tuan, Nabi sikit cakap. Kita sikit-sikit nak sembang. Allahu Rabbi. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, mau kontrol benda ni. Takut qaswatul qulub. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mafhum dia ataupun tafsir daripada ulama yang telah disebutkan tadi merupakan kesenangan dunia. Di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan harta dia, tetapi kemudian lenyap dan pergi. Habis tuan-tuan. Bila mati ni tuan-tuan, habis. Salah satu Nabi kata, yatbi'ul mayit, akan follow jenazah itu. Yabqa ma'ahu wahid, satu stay dengan dia sampai hari kiamat, hari akhirat. Wa yarji'u isnani, dua akan balik. Yang stay dengan dia apa dia? Yang balik itu apa dia? Yang balik itu adalah harta dan keluarga, pulang. Puak-puak ni pun nanti akan mati kak. Adik-beradik pun akan pergi kak. Harta dia akan jadi besi buruk. Dia akan jadi musnah habis kak. Tak ada apa juga. Yang kekal apa dia? Amal. Yang kekal amal lah. Tak lah kalau kata kaya tu, alhamdulillah, sedekah, amal lah. Quran, amal lah. Ulun tuan-tuan, zikir, Quran, sedekah. Kita buat yang kita terbaik lah. Fattaqullaha mastata'tum. Yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan di sisi Allah lah tempat yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat di sisi Allah lah kembali yang terbaik. Yakni syurga. Ma'abah. Ataupun masir. Itu panggil tempat. Bila tempat ni, iaitulah syurga. Bukan makna kita pergi duduk sebelah Allah. Itu yang terbaik. Bukan maksud dia macam tu. Tapi yang Allah sediakan. Itu syurga lah. Ada orang tanya, Ustaz kita boleh tengok Allah dah Ustaz? Itu kena buka kita akidah tuan-tuan. Malam ni padan hak tu. Sehingga itulah seharusnya menjadi idaman. Hak tu yang kena menjadi target. Target kita hak tu tuan-tuan. Nak masuk syurga. Nak redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah ada 3 golongan muslimin dan muslimat yang meraih daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, muridin. Orang yang menuntut, iaitulah habuan daripada Allah. Hak ni pun ikhlas juga tuan-tuan. Nak pahala, nak syurga pun ikhlas. Nah, pasal hak daripada Allah, semua ikhlas. Daripada makhluk, semua tak ikhlas. Buat pilah cantik mana pun, kalau mau tunjuk ke orang, tak cantik. Tak ikhlas. Ikhlas ni, telus semata-mata mujarradan ilallahi ta'ala. Yang kedua, ulama kata, muhibbin. Orang yang buat satu benda tu kerana cinta kepada Allah. Dia buat kerana sayang. Rabi'atul adawiyah, tuan-tuan. Seri Kandi Muslimah. Ibadat ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Abadtu. Dia kata, aku beribadat kepada engkau ya Allah. Laisa, bukanlah kerana aku mengharapkan syurga tak. Aku meninggalkan maksiat, bukanlah kerana neraka, tidak. Orang tak buat maksiat ni pasal dia takut neraka. Pun dia panggil ikhlas juga, takwa juga. Tapi hak lebih hebat lagi, dia buat kerana sayang, cinta kepada Allah. Ni melebihi tuan-tuan yang kedua daripada yang pertama. Dan yang ketiga, tabaan atas daripada wali Nabi ya tuan-tuan, yang paling hebat ikhlas dia. Dia panggil bukan arifin, bukan muridin, bukan muhibbin, tapi arifin. Orang yang buat kerana kenal. Demo kenal barang. Gitu. Kita ni mau kenal tuan-tuan. Dunia ni apa benda? Akhirat tu apa? Allah itu apa? Allah itu apa tuan-tuan? Allah itu. Allah itu maksud dia 3. Yang pertama, wajibul wujud. Wajibnya ada. Kita tak wajib ada. Sifatun. Sifatnya apa? Yang sempurna, munazzahun, dan suci daripada segala kelemahan. Itu makna dia. Orang duk tanya, Allah apa? Allah. Tak kena macam tu. Allah mau sebut benda 3 ni, tuan-tuan. Wajibul wujud, kemudian sifatun kamal, munazzahun an segala kekurangan. Tu. Kan lama dah hidup sebagai seorang Muslim, maka itulah ta'rif Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir sekali adalah ikhlasul arifin. Kenal. Kita masuk Ramadan, kenal Allah. Kita ibadat, kenal Allah. Sembahyang, syukur kepada Allah. Sembahyang maghrib, syukur Allah bagi kepada kita hayat, kehidupan. Sembahyang isyak, syukur Allah bagi kepada kita kesempatan sampai waktu malam. Sembahyang subuh, syukur kerana Allah hidupkan kita. Sembahyang isyraq, sunat, syukur pasal Allah lanjutkan kita boleh tengok matahari isyraq, masyriqi terbit, wal maghribi terbenam. Duha pula syukur pasal bercahaya. Tangan tu kita letak pukul 8 kena matahari, vitamin tuan-tuan.
kajian sains, syukur. Mau kalau kata tuan-tuan buka rumah tak nampak cahaya, kelam, kerja pun tak lebih. Jam macam tu lah. Taubat pun sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab syukur ya tuan-tuan. Bukan nak dapat jual produk. Ni duk ajak pula TikTok ni. Mayang duha, insya-Allah produk laku. La ilaha illallah. Nah, tak kena lagu tu. Semayang ni bukan nak kita nak boleh rezeki tak. Semayang tu tanda syukur. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Semayang ni pasal syukur. Kerana Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat Allah bagi. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu kita dapat satu hikmah pada malam ini, tambah sikit lagi tadi. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kita mohon ampun, dan segala kekurangan daripada Allah taala agar Allah ampunkan kita. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan tayyibah lagi barakah. Jauhkan kami daripada musibah. Berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.